Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amani Husna binti Azizan bersama ahli kumpulan saya, Rauda binti Hasan dan juga Maisarah Huda binti Muhammad Rafi. Sebelum bermula, ingin saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kami menyiapkan dan membentangkan hasil kerja tugasan ketiga kami bagi subjek GWCP 1042 penulisan akademik. Seterusnya, ingin kami dedikasikan ucapan penghargaan kepada pensyarah kami Dr. Kamisah binti Buang kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripada beliau dapat kami menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Baiklah, bagi meneruskan pembentangan ini, berdasarkan artikel yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail, kami telah menganalisis keutuhan wacana dalam artikel serta elemen-elemen linguistik yang terlibat. Secara amnya, penulis ini telah menulis sebuah artikel yang merangkumi pelbagai bidang dan juga elemen linguistik termasuklah penanda wacana kronologi. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan penulis dalam menyambung dan mengaplikasikan elemen linguistik bagi mewujudkan kelancaran penceritaan. Baiklah, menurut Asma Haji Omar pada tahun 1986, wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar. Menurut Asma Haji Omar pada tahun 1986, wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Wacana yang utuh adalah wacana yang mempunyai penulisan yang baik, iaitu kesatuan dan juga pertautan. Baiklah, saya Maisarah Huda akan menyambung pembentangan kita pada hari ini. Seperti yang kita lihat pada laporan sebelum ini, wacana yang utuh adalah wacana yang mempunyai penulisan yang baik, iaitu melalui dua aspek, dari segi kesatuan dan juga pertautan. Baiklah, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan kesatuan dan juga pertautan? Kesatuan merujuk kepada unsur dalam wacana yang mempunyai kesinambungan idea. Dan yang kedua, pertautan pula merujuk kepada hubungan antara unsur bahasa. Keserasian wacana atau penulisan berdasarkan beberapa ciri linguistik, iaitu melalui 4 aspek. Yang pertama adalah semantik, yang kedua fonologi, yang ketiga leksikal dan yang terakhir sekali adalah gramatikal. Baiklah, kita akan pergi yang pertama, iaitu keutuhan semantik. Sebelum kita pergi lebih jauh, adalah lebih baik kita melihat beberapa perkara atau beberapa hubungan yang ada dalam keutuhan semantik ini. Yang pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana, dan yang kedua adalah hubungan semantik yang dapat dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan semantik terdiri daripada 3 jenis, seperti yang kita lihat dalam paparan. Yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat, yang kedua hubungan sebab dan tujuan, dan yang terakhir sekali adalah hubungan sebab dan hasil. Baiklah, yang pertama, jenis pertama, hubungan sebab dan akibat. Ini berdasarkan artikel yang kami kaji dan berdasarkan juga perenggan ke-6 ayat pertama. Tiba-tiba, kaki saya terjelupuk dan tubuh melungsur ke bawah. Terdengar suara garau. Hoi, anak Malaysia jatuh, pengsan tu. Saya masih mendengar lawangan itu. Tetapi pandangan mata sudah kelabu. Benarkah kerana letih lalu jatuh pingsan? Mengapa ia dinyatakan sebagai hubungan sebab dan akibat? Ini kerana disebabkan badan penulis terlalu letih, maka penulis jatuh pingsan. Jadi sebabkan itulah saya menyatakan bahawa perenggan ke-6 ayat pertama ini merupakan hubungan sebab dan akibat. Seterusnya kita akan pergi kepada hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan ini berdasarkan kepada perenggan ke-8 ayat ke-12. Demi menjimatkan wang, saya berkongsi bilik dengan Yovita. Penyebab mengapa penulis berkongsi bilik dengan Yovita adalah untuk sebagai tujuan menjimatkan wang. Dan yang terakhir sekali, jenis terakhir adalah hubungan sebab dan hasil. Ini berdasarkan kepada perenggan ke-9 ayat ke-5. Datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa, maka makin lancarlah saya melakar dengan cepat. Disebabkan dosen ataupun dikenali sebagai pensyarah Nyoman Gunarasa memberikan tugasan sketsa setiap minggu kepada pelajar, maka penulis merasakan bahawa kemahiran dalam melakar semakin cepat.
Baiklah, kita akan teruskan kepada keutuhan yang kedua atau keutuhan yang kedua iaitu keutuhan fonologi. Dapat kita lihat pada paparan, fonologi memfokuskan pada fungsi, perlakuan dan pengorganisasian bunyi dalam bahasa. Ini menurut Abdullah Hassan pada tahun 2012. Penggunaan fonologi bertujuan untuk menjelaskan perbezaan intonasi dalam ayat dan menjadikan maksud ayat tersebut berlainan. Dapat kita lihat di sini bahawa tujuan fonologi adalah untuk menyatakan suasana intonasi berdasarkan pembacaan seorang pembaca. Fonologi ini juga mempunyai jenis. Yang pertama sekali adalah hubungan intonasi suara. Berdasarkan paparan sekali lagi, terdapat beberapa ayat yang saya dapat keluarkan yang menunjukkan beberapa intonasi suara dalam sesebuah teks. Iaitu yang pertama adalah pada perenggan ke-6, ayat ke-6. Benarkah kerana letih lalu jatuh pengsan? Berdasarkan ayat tersebut, disebabkan ayat tersebut mempunyai tanda tanya, maka apabila seorang pembaca tersebut membaca ayat itu, maka akan lahirlah atau zahirlah intonasi bertanya. Yang kedua, kita boleh lihat pada ayat seruan. Ayat seruan ini saya ambil dari perenggan 6 ayat ketiga. Hoi, anak Malaysia jatuh, pengsan tu. Dapat kita lihat di situ pula, pada ayat tersebut terdapat tanda seru. Jadi apabila seorang pembaca membaca ayat tersebut, pengsan tu, disebabkan ada tanda seru, maka pembaca akan meninggikan intonasi yang menunjukkan suara yang agak keras, yang menunjukkan suara yang mungkin terkejut atau melambangkan meminta pertolongan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah tambah Afandi. Pada perenggan ke-12 ayat ke-9, tambah Afandi, hidup mahasiswa harus berani. Apabila kita melihat dalam konteks hidup mahasiswa harus berani, ayat tersebut tidak mempunyai tanda seru, tidak mempunyai tanda tanya. Bermaksud bahawa ayat ini merupakan pernyataan hidup mahasiswa itu perlu berani, perlu berani dalam menghadapi cabaran, perlu berani dalam menghadapi segala ujian dan rintangan dan sebagainya. Seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan keutuhan leksikal. Sebelum kita pergi lebih lanjut juga, keutuhan leksikal ini bermaksud pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Seperti biasa, keutuhan leksikal juga mempunyai beberapa jenis dan saya akan pergi satu persatu supaya lebih faham. Yang pertama, jenis pertama adalah sinonim. Seperti yang kita tahu, sinonim itu bermaksud seerti. Ini berdasarkan perenggan ke-13 ayat ke-10. Apa yang dimaksudkan? Apa yang menyebabkan saya mengatakan ia merupakan jenis sinonim? Seperti kita lihat pada paparan skrin, karyanya memartabatkan roh Islam dengan garis kaligrafi bergaya garis bebas. Beliau cuba mendekati fahaman bahawa masjid juga tempat mengembangkan ilmu, khasnya kaligrafi Jawi. Apabila kita melihat pada ayat pertama dan ayat kedua, walaupun penggunaan perkataannya berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Di mana? Iaitu pada garis kaligrafi bergaya garis bebas. Ayat pertama. Yang kedua, khasnya kaligrafi Jawi. Bermaksud kaligrafi bergaya garis bebas sama maksud atau sinonim dengan kaligrafi Jawi. Disebabkan itulah saya menyatakan bahawa perenggan ke-13 ayat ke-10 merupakan jenis pertama iaitu sinonim dalam keutuhan leksikal. Seterusnya kita pergi kepada hiponim. Berdasarkan paparan juga, iaitu pada perenggan ketiga ayat kedua, temu duga itu termasuk ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga pasar yang tidak jauh dari kampus. Semua karya temu duga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI tahun 1970. Sebelum kita pergi lebih lanjut, hiponim ini bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Makna kata lain adalah apabila kita menyatakan contoh beberapa sama ada aktiviti atau apa-apa, pada ayat kedua apabila kita ingin menyatakan aktiviti tersebut, kita akan menggunakan satu perkataan sahaja. Sebagai contoh, apabila kita tengok pada paparan ataupun ayat tersebut, terduga itu termasuk ujian melukis cat air di studio. Yang pertama, aktiviti pertama. Yang kedua adalah melakar dengan arang dan tinta, aktiviti kedua. Dan apabila ayat kedua ingin menyatakan dua ujian tersebut, ia menggunakan semua karya temuduga. Disebabkan itu ia merupakan jenis ayat hiponim, iaitu rangkuman dalam makna kata lain. Yang seterusnya adalah kolokasi. Kolokasi bermaksud dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain.
Dalam kata mudahnya, kolokasi apabila dua perkara yang sama akan berlaku secara sama. Sebagai contoh, pada perenggan kelima ayat ke-24. Deraan apa ini? Kami berarak berjalan kaki ke arah Gunung Merapi. Keringat basah sudah menguyur. Tapak kaki sudah berdenyut, hampir melepasi kawasan kampus Kak Jamada. Pada ayat pertama dapat kita lihat aktivitinya adalah kami berarak berjalan kaki ke arah Gunung Merapi. Secara logiknya, apabila seseorang itu berjalan mendaki gunung yang tinggi, maka secara normalnya akan berlaku keringat. Keringat itu adalah peluh dan juga tapak kaki akan rasa sakit. Dua perkara iaitu keringat dan juga tapak kaki yang sakit adalah perkara yang biasa yang berlaku apabila seseorang itu berjalan kaki ke arah gunung. Disebabkan itu, perenggan kelima ayat ke-24 ni merupakan kolokasi. Baiklah, yang terakhir sekali saya akan menerangkan berkenaan dengan keutuhan gramatikal. Apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal ni adalah binaan tata bahasa yang memperlihatkan wacana yang berkualiti dan sebagai penanda gramatis. Maknanya di sini bahawa keutuhan gramatikal sangat dititikberatkan dalam penulisan wacana, kerana ia mampu mewujudkan kegramatisan yang tinggi serta dapat menyusun idea-idea yang disampaikan dalam sebuah penulisan dengan teratur. Seperti biasa juga, keutuhan gramatikal mempunyai beberapa jenis. Yang pertama sekali adalah kata rujukan. Kata rujukan bermaksud kata yang boleh menggantikan sesuatu, sama ada benda atau manusia. Untuk tahu lebih lanjut, saya akan bagi satu contoh, iaitu pada perenggan ke-12 ayat ke-3. Bermula, beliau sungguh mewarisi watak ibu. Mereka tahu sebulan sekali saya pulang ke rumah Kartika atau ke galeri Afandi untuk menikmati juadah nenek. Di manakah kata rujukan tersebut? Kata rujukan pada perkataan beliau dan mereka. Beliau merujuk kepada Nenek Mariati. Mereka merujuk kepada Aki Afandi dan juga Nenek Mariati. Seterusnya kita akan pergi kepada kata hubung. Jenis kata hubung. Kata hubung dalam penulisan akademik mempunyai beberapa tujuan, iaitu pertama, berfungsi sebagai pengembangan idea, dan yang kedua, berfungsi sebagai penambahan. Jadi ada dua contoh yang saya dapat kemukakan bagi setiap fungsi kata hubung dalam keutuhan gramatikal ini, iaitu pada perenggan keempat ayat ketiga. Alhamdulillah, mereka pun menjadi sigap. Minggu pelongko juga dijadikan ruang untuk menguji ketabahan, keberanian dan kreativiti dalam menyelamatkan diri. Dapat kita lihat di sini, kata hubung yang digunakan dalam ayat tersebut adalah dan. Penggunaan dan selalunya digunakan kepada akhir aktiviti atau akhir tujuan ataupun apa-apa perkara yang pelbagai, dan selalunya diletakkan pada akhir sebelum isi tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah kata hubung berfungsi sebagai penambahan. Ini merujuk kepada perenggan ke-10 ayat ke-12. Pada masa itu, Atin Wahyung Ningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Kalau selama ini penari Jawa harus kecil mulut dengan potongan ... Di manakah yang dinamakan sebagai penambahan? Iaitu pada perkataan pada masa itu. Pada masa itu, kenapa dikatakan sebagai penambahan? Kerana pada ayat pertama terdapat kesinambungan pada ayat kedua. Jadi penggunaan pada masa itu adalah untuk menambah idea dalam ayat pertama. Yang seterusnya, penanda wacana. Menurut Awang Sarian pada tahun 1991, beliau menyatakan bahawa penggunaan penanda wacana ini merupakan kata atau frasa perangkai yang membolehkan ayat-ayat dalam perenggan disusun dengan baik sehingga urutan maklumat atau gagasan menjadi lancar dan tidak melompat-lompat. Jadi secara keseluruhannya, penanda wacana ini berfungsi untuk menghubungkan idea antara dua perenggan ataupun antara satu ayat ke satu ayat yang lain. Berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail, kami dapati penggunaan penanda wacana begitu banyak dan kreatif dan digunakan secara meluas. Menurut Rosalind Baki pada tahun 1954 pula, beliau menjelaskan bahawa penanda wacana dapat digunakan dalam dua situasi, iaitu untuk menghubungkan dua ayat, lalu membentuk satu ayat, dan juga antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Artikel ini menunjukkan kohesi dan koheren yang baik, bermula daripada perenggan pertama hinggalah perenggan yang terakhir. Selepas kami menganalisis, kami dapat lihat kohesi dan koheren artikel ini wujud secara meluas dan juga digunakan dengan baik. Berdasarkan model kerangka teoritis yang diperkenalkan oleh Halliday dan Hassan pada tahun 1976, mereka membahagikan penanda wacana kepada 4 jenis, iaitu tambahan, berlawanan ataupun tentangan, sebab, musabab dan masa ataupun tempoh.
Selepas mengkaji dan menganalisa artikel tersebut, kami dapat simpulkan bahawa penulis menggunakan elemen linguistik ini sepenuhnya dan secara meluas. Baiklah, pertama sekali, selepas kami menganalisis artikel tersebut, kami mendapati kronologi yang digunakan dalam artikel tersebut ialah kronologi tambahan. Pertama sekali, penanda wacana kronologi tambahan ini dapat dijumpai dalam artikel ini secara meluas bila banyak. Kronologi ini digunakan bagi memberikan maklumat tambahan kepada sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya. Antara contoh kronologi tambahan ialah dan, lalu, malahan, tambahan pula selanjutnya di samping itu. Sebagai contoh ringkas, dalam perenggan 2, penulis mengatakan seorang pemikir dan budayawan diangkat sebagai direktor pertama. Jadi, penulis ingin mengetengahkan bahawa bukan sahaja seorang pemikir, malah seorang budayawan telah diangkat sebagai direktor pertama. Selain itu, terdapat juga contoh di mana penulis mengatakan kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal, di mana penulis menerangkan penampilan seorang penari itu bukan sahaja sihat, malah juga gempal, dan menggunakan perkataan dan bagi menyambungkan dua ayat yang berbeza dan juga menerangkan isi penulis dengan lebih lanjut. Kronologi tambahan yang digunakan oleh penulis yang seterusnya ialah lalu. Penggunaan lalu ini adalah sama ataupun lebih kurang dengan penggunaan perkataan dan, iaitu bagi mengembangkan idea penulis dan juga bagi menceritakan dengan lebih lanjut dan untuk menyambungkan dua ayat yang berbeza. Sebagai contoh, dalam perenggan 5, penulis telah menggunakan lalu. Perenggan 6, perenggan 11 juga digunakan oleh penulis bagi mengembangkan isi dan juga ayat serta penceritaan seorang penulis tersebut. Sebagai contoh, dalam perenggan 5, jalan Solo lalu masuk ke simpang. Jadi, penulis ingin mengetengahkan bahawa selepas lalunya beliau di jalan Solo, beliau masuk ke dalam simpang. Dan hal ini mewujudkan kesinambungan cerita dan juga kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Baiklah, saya akan teruskan dengan kronologi tentangan. Kronologi tentangan bermaksud memberi tentangan kepada sesuatu maklumat. Berdasarkan artikel ini, terdapat beberapa perenggan yang menggunakan kronologi tentangan, iaitu tetapi. Menurut Zabah, beliau menggolongkan kata tetapi dalam golongan sendi kata khas yang dipakai jadi penyambung menghubungkan di antara perkataan-perkataan yang sejenis atau di antara bahagian-bahagian cakap atau di antara ayat-ayat. Bermaksud di sini, penggunaan tetapi selalunya berada di pertengahan ayat dan juga penggunaan tetapi ini juga menunjukkan tentangan, mewujudkan peralihan fikiran sesuatu ayat tersebut sama ada ke arah positif ataupun ke arah negatif. Jadi saya memberikan satu contoh kronologi tentangan, iaitu pada perenggan ke-6 baris ke-5. Tetapi pandangan mata sudah kelabu. Benarkah kerana letih lalu jatuh pingsan? Pada ayat tetapi pandangan mata sudah menjadi kelabu, tetapi merupakan seperti yang saya katakan tadi, tetapi merupakan salah satu perkataan yang menunjukkan tentangan. Pada perenggan ini, penulis tidak dapat melihat siapakah gerangan yang bersuara garau itu kerana ditentang dengan penglihatannya yang kabur yang berkemungkinan disebabkan oleh keletihan yang penulis alami. Dan seterusnya, kronologi musabak. Menurut Roslan Baki pada tahun 1994, beliau menjelaskan lagi bahawa penanda wacana dapat digunakan dalam dua situasi untuk menghubungkan dua ayat lalu membentuk satu ayat antara perenggan. Jadi, takrifan musabab menurut Kamus Dewan edisi keempat, sebab daripada segala sebab menjadi asas terjadinya sesuatu. Jadi, kronologi musabab ini digunakan bagi memberi sebab kepada sesuatu pernyataan di dalam penceritaan penulis. Penulis telah menggunakan kronologi musabab di dalam beberapa bahagian dalam penceritaan beliau. Antara kronologi musabab yang ada ialah perkataan maka, untuk, oleh sebab itu, kerana dan lain-lain lagi. Jadi, selepas kami menganalisis, kami menjumpai beberapa kronologi musabab yang digunakan oleh penulis. Sebagai contoh, yang pertama, dalam perenggan ketiga, penulis menggunakan maka tibalah minggu suai kenal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2017, maka ialah sudah itu lalu dipakai untuk memulakan ayat. Jadi, dalam perenggan ketiga tersebut, penulis menyatakan, semua karya Temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di Asri pada tahun 1970. Maka, tibalah minggu suai kenal.
Jadi penulis ingin mewujudkan pertautan antara ayat pertama dan ayat kedua dengan meletakkan perkataan maka, iaitu selepas selesainya temu duga dan selepas disahkan bahawa beliau berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI, maka beliau dapat menghadiri Minggu Suai Kenal tersebut. Dan penulis juga menggunakan perkataan maka dalam peringkat ke-9, iaitu datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen yang memandai guna rasa, maka makin lancarlah saya melangkah dengan cepat. Jadi beliau menunjukkan bahawa selepas datangnya tugasan-tugasan yang diberikan, maka berlakulah proses pembuatan dan juga menyebabkan tugasan-tugasan ini dilakukan dengan cepat. Kronologi musabakat seterusnya ialah oleh sebab itu. Dalam peringkat ke-5, penulis menggunakan dan menyatakan bahawa oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen atau pensyarah mula berundur ke bawah bangunan aula. Hal ini menunjukkan dan penulis menyatakan sebab mengapa pensyarah-pensyarah mula berundur di bawah bangunan aula, iaitu kerana sudah mula hujan renyai-renyai dan upacara itu dilakukan di arena yang terbuka. Hal ini menunjukkan penyataan sebab yang digunakan oleh penulis sendiri. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kronologi tempoh. Menurut Nik Safiah Karim et al. 2008, kronologi tempoh merujuk kepada masa, urutan masa atau siri berlakunya sesuatu peristiwa. Dan menurut Asma Haji Omar 1993, kronologi tempoh dikenali sebagai penghubung masa dan sebagai penghubung waktu. Menurut Muhammad Faizul Abdul Hamid et al. 2019, kronologi tempoh ini menunjukkan tempoh masa berlakunya sesuatu. Jadi, apa yang boleh saya simpulkan daripada pandangan-pandangan di atas ialah kronologi tempoh merupakan penanda wacana yang menghubungkan dua situasi dan masa yang berbeza agar mempunyai kohesi antara kedua-dua ayat. Seterusnya, kita masuk ke bahagian contoh penggunaan kronologi tempoh yang terdapat dalam penulisan Siti Zainul Ismail 2022. Penulis menggunakan kronologi tempoh iaitu 2 hari sebelum itu pada perenggan pertama beliau. Penulis menggunakan kronologi ini untuk mengimbas kembali peristiwa penting iaitu pendaftaran pelajar baharu. Penanda wacana ini menghubungkan ayat sebelum dan selepas yang berbeza situasi. Sebagaimana yang kita lihat dalam artikel, penulis ingin menceritakan mengenai Minggu Mapram pada ayat pertama. Seterusnya, penulis mengaitkan ayat kedua iaitu hari pendaftaran yang telah berlaku dengan meletakkan penanda wacana tersebut. Seterusnya, penulis menggunakan perkataan telah dalam perenggan pertama beliau. Menurut Yusniza Yaakob et al. 2021, perkataan telah menghubungkan sesuatu tindakan yang sudah selesai, sempurna atau perbuatan yang telah berlaku pada masa lalu. Penulis menggunakan kata hubung telah sebagai penerang masa yang ingin menyatakan peristiwa tersebut sudah berlaku. Sebagaimana yang kita dapat lihat dalam artikel beliau, peristiwanya ialah penulis menceritakan mengenai dokumen pelajar yang sudah disahkan terlebih dahulu sebelum Minggu Mapram itu berlangsung. Seterusnya, kronologi tempoh yang ketiga ialah pada 15 Januari 1950 yang terdapat dalam perenggan kedua. Penulis menggunakan penanda wacana yang berupa tarikh pada perenggan kedua ini. Penulis menggunakan tarikh supaya sesuatu peristiwa yang diceritakan itu lebih spesifik dari segi masa. Berdasarkan artikel, penulis ingin menyatakan bahawa acara Maprim itu berlangsung pada 15 Januari 1950. Seterusnya, penulis menggunakan kronologi tempoh 2 hari sebelum Minggu Mapram pada perenggan ketiga. Penggunaan perkataan sebelum menunjukkan latar masa untuk mengimbas kembali situasi. Di awal perenggan ketiga, penulis menggunakan kronologi ini sebagai latar masa untuk beliau bercerita mengenai temu duga beliau. Selain itu, penulis juga menggunakan penanda wacana yang berupa kiraan tahun dalam artikel beliau dalam perenggan ketiga. Penulis meletakkan kiraan tahun sebagai latar masa untuk merangkumi sesuatu peristiwa. Sebagaimana dalam artikel beliau, penulis menyatakan bahawa program seni lukis dan grafik yang diceritakan itu telah diadakan bagi tahun 1970. Penulis menggunakan kronologi tempoh yang berupa edaran zaman dalam perenggan keempat. Penulis menyatakan sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka. Kronologi ini digunakan sebagai latar masa sewaktu zaman pemerintahan Melayu Melaka.
penulis ini menjelaskan bahasa Melayu sudah wujud pada zaman tersebut dan bercampur dengan bahasa dan dialek pedagang-pedagang yang berdagang di Melaka. Maka penggunaan sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka amat sesuai digunakan dalam ayat tersebut. Seterusnya, penulis menggunakan kronologi tempoh yang berupa kiraan hari, iaitu esoknya dalam perenggan ke-6. Penulis menggunakan kronologi ini sebagai penceritaan kepada dua situasi yang berbeza. Dalam situasi pertama, penulis menceritakan bahawa beliau dalam keadaan sakit, beliau terbaring di atas katil, dan situasi kedua, beliau ingin menunjukkan bahawa beliau gagahkan diri beliau ke kampus. Jadi, penggunaan penanda wacana esoknya sangat tepat untuk digunakan untuk menghubungkan antara dua ayat ini. Tambahan pula, penulis juga menggunakan latar masa yang menunjukkan bilangan hari dalam perenggan ke-7, iaitu hari kedua saya berwajah ceria. Penulis menggunakan hari kedua sebagai penanda bahawa penulis telah berada di situ selama 2 hari. Kronologi tempoh seterusnya ialah penggunaan kata selesai dalam ayat selesai sahaja minggu mapram yang terdapat dalam perenggan ke-8 artikel. Penggunaan kata selesai ini berfungsi untuk menghubungkan dua waktu yang tidak sama secara jelas menurut Yusniza Yaakob et al. 2021. Penulis menggunakan perkataan selesai untuk merujuk kepada minggu mapram dan bermulanya pencarian bilik sewa. Seterusnya, kronologi tempoh yang berupa kiraan bulan digunakan oleh penulis dalam perenggan ke-8. Penulis menyatakan tempoh sesuatu peristiwa yang berlaku itu lebih terperinci. Seperti dalam artikel perenggan ke-8, penulis menggunakan bulan Februari 1969. Penulis menggunakan kronologi tempoh dalam kiraan bulan untuk merangkumi peristiwa yang diceritakan. Penulis menyatakan dalam artikel penulis menyatakan beliau telah mendapatkan wang jualan lukisan sepanjang bulan Februari 1969. Terusnya, saya beralih kepada kronologi tempoh dalam perenggan ke-9 juga. Dalam ayat sejak semester 1 tahun pertama hingga tahun terakhir. Kronologi ini menunjukkan gambaran tentang tempoh masa yang diambil sama ada singkat atau lama sesuatu peristiwa tersebut. Penulis menggunakan kronologi ini untuk menggambarkan dirinya sebagai penerima hadiah sketsa Kartini sepanjang dalam tempoh tersebut. Penulis menggunakan perkataan kala dalam perenggan ke-11 beliau. Penggunaan kala mempunyai peranan yang sama dengan penggunaan apabila. Penggunaan kala menurut Yusniza Yaakob 2021 memberi penerangan kepada klausa utama seperti yang terdapat dalam artikel penulis. Penulis menceritakan mengenai Atin yang melalui semester ulangan semasa penulis sudah graduate. Baiklah, akhir sekali, contoh penggunaan kronologi tempoh terdapat dalam perenggan ke-13 dalam artikel. Penulis menggunakan perkataan semasa dalam perenggan tersebut, iaitu semasa tiada kuliah. Penggunaan perkataan semasa menunjukkan penulis ingin menyatakan masa atau waktu sesuatu perkara yang dinyatakan itu berlaku. Kata hubung semasa seerti dengan kata hubung ketika. Menurut Nik Safiah Karim et al. 2008, kata hubung ketika ini dikategorikan di bawah kata hubung pancangan keterangan. Dan menurut Asma Haji Omar 1993, perkataan kata hubung semasa menjadi sebagai kata hubung waktu. Apa yang kami dapat simpulkan di sini ialah sebuah penulisan yang baik mempunyai perkaitan dengan idea yang ingin disampaikan oleh penulis. Perkaitan idea dalam teks diperkukuh dengan kohesi dan koheren. Elemen yang paling penting dalam kohesi ialah penanda wacana seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Setelah kami teliti artikel Siti Zainul Ismail 2022, kami dapati bahawa penanda kronologi yang paling banyak digunakan oleh penulis dalam artikel beliau ialah kronologi tempoh, kemudian diikuti oleh kronologi tambahan. Seterusnya, kronologi tempoh yang ketiga yang sering digunakan oleh penulis ialah kronologi sebab musabab, dan yang paling sedikit digunakan oleh beliau ialah kronologi tentangan.
Melalui penanda wacana, terhasillah kohesi antara ayat-ayat tersebut yang terdapat dalam artikel, khususnya artikel yang berunsurkan penceritaan.